Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dan selama-lamanya malah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita mengadakan live ataupun siaran langsung di aplikasi TikTok. Yang mana pagi ini kita akan sambung kembali muzakarah kitab ni, Risalah Kifayatul Mubtadi, kitab yang dikarang, disusun oleh almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, Mudir Markaz Ta'lim wa Tarbiyah Pondok Bandar Hilir, Tului Tuasik, Kedah Darul Aman. InsyaAllah kitab ini membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan. Mudah-mudahan muzakarah kita ini sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, insyaAllah. Jadi kita akan sambung pada muka surat seterusnya, iaitu sifat yang keempat. Sifat yang keempat. Sifat yang keempat. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, keempat. Keempat, yakni sifat yang keempat, sifat Allah yang keempat daripada 13 sifat mengikut jalanan Imam Abu Hasan Ash'ari, qaul yang muktamad 13 sifat. Kalau qaul yang masyhur 20 sifat, iaitulah mengikut jalanan Imam Abu Mansur Maturidi. Jadi kitab ni dia hanya 13 sifat, membahas 13 sifat mengikut jalanan Imam Abu Hasan Ash'ari, iaitulah qaul yang muktamad. Keempat, yakni sifat yang keempat daripada 13 sifat yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajarinya serta percaya dan mengaku i'tiqad di dalam hatinya tiap-tiap mukallaf, iaitulah wajib kita, yakni wajib atas kita. Bila sebut wajib kita, maknanya wajib atas kita. Di sini dikehendaki wajib di sini wajib syarak. Wajib syarak maknanya tuntutan yang putus. Kalau kita tak buat, berdosa, itu maksudnya. Wajib kita, yakni wajib atas kita. Kita tu tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni orang yang diberati hukum syarak ke atasnya. Wajib apa? Percaya. Percaya tu beriman. Beriman ataupun percaya. Wajib percaya. Jadi nak datang percaya ni dia datang kok tahu. Kalau tak tahu, macam mana nak percaya? Jadi tahu tu pula dia datang dengan sebab kita belajar. Kalau kita tak belajar, macam mana nak datang tahu? Jadi maknanya diri belajar itulah yang wajib. Wajib kita belajar, tuntut ilmu sehingga kita tahu dan sehingga kita boleh percaya. Tu maknanya datang kok belajar dululah. Sebab tu Nabi kata innamal ilmu bitta'allum, hanya sahaja ilmu itu dengan belajar.
Dengan belajar, kena belajar, kena pergi kuliah, kena bawa kitab, kena bawa alat tulis dan sebagainya. Itu dikatakan belajar. Jadi kita nak percaya ni kena belajar. Talabu ilmi faridatun. Menuntut ilmu itu adalah suatu kefarduan, suatu kewajipan. Jadi wajib kita percaya. Sekadar percaya kah? Tak memadai lagi. Dan i'tiqad, kena i'tiqad pula. I'tiqad tu maksudnya mengaku, mengaku di dalam hati, ataupun berpegang teguh di dalam hati mukallaf tersebut. Mengaku apa? Percaya apa? Tetap dan sabit, pasti, mesti. Dalam kurungan ni kita wajib, maknanya mestilah bagi Allah Ta'ala. Kalau wajib bagi ni dikatakan wajib akal. Kalau wajib kita ni wajib syarak. Kalau wajib bagi ni maknanya wajib akal. Wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi Allah tu wajib bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wajib. Wajib akal lah, wajib akal. Erti ni dipanggil translate, terjemahan daripada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa dia mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Terjemahannya adalah bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Allah Ta'ala tu bersalahan, yakni tak sama. Allah Ta'ala tu tak sama dengan sekalian yang baru ni, dia tak sama. Dengan bahawa, dengan ni kita panggil ba taswiriyah. Kalau orang mengaji ilmu bahasa Arab dipanggil ba taswiriyah. Ba dengan makna nak menggambarkan. Yang kata Allah Ta'ala tu tak sama dengan sekalian baharu tu macam mana? Dengan bahawa zatnya Allah, bukan jirim. Jadi zat baharu ni jirim. Zat sekalian baharu ni jirim, berjirim, berketul, bertongkol. Zat Allah Ta'ala tidak begitu, tidak berjirim. Zat Allah ni bukan jirim. Zat Allah Ta'ala bukan berjirim. Jirim ni bertongkol lah, berketul. Zatnya Allah bukan jirim. Zat Allah ni bukan berjirim, berketul, bertongkol. Tapi zat baharu ni jirim, bukan jisim. Zat Allah ni bukan jisim. Jisim ni jirim juga, samalah. Cuma jisim ni maksud dia jirim yang boleh dibelah bahagi. Boleh dibelah bahagi. Kalau dia panjang boleh dikerat. Kalau dia lebar boleh dibelah. Kalau dia tebal boleh dikisik ataupun boleh diketam. Kalau kayu yang tebal tu boleh diketam. Tu jisim. Jadi zat Allah ni bukan jisim. Maknanya zat dia tak boleh kerat, tak boleh belah, tak boleh ketam ataupun khisik. Sebab zat Allah ni bukan jisim. Zat baharu ni berjisim, berjirim. Jirim ni berketul, bertongkol. Tu zat baharu. Zat Allah bukan macam tu. Tak berjirim, bukan berjisim. Dan bukan jauhar. Jauhar ni samalah macam jirim. Sama, cuma berbezaan istilah. Maksud dia samalah. Dia tak berjirim juga, samalah. Jauhar lagi jisim. Jauhar lagi jisim, iaitu terima belah bahagi. Sama juga. Jauhar ni juga sama macam jisim lah. Jauhar lagi jisim, benda-benda yang menerima belah bahagi. Dan ada juga dinamakan jauhar firik. Jauhar firik ni benda yang tak terima bahagi, sangat halus, seperti habuk-habuk. Seperti habuk, sangat halus, tak terima belah bahagi. Itu jauhar firik. Kalau jauhar saja ni dia serupa macam jirim, lebih kurang macam jisim jugalah. Dia bertongkol dan terima belah bahagi. Cuma perbezaan istilah. Jadi Allah ni bukan jirim, bukan jisim dan bukan jauhar. Zat dia bukan jirim, zat Allah Ta'ala bukan jisim, dan zat Allah bukan jirim, jauhar.
Tu maknanya bersalahan lah. Zat Allah dengan zat makhluk ni tak sama. Zat yang baharu ni tak sama. Zat baharu dia berjirim, zat Allah tak berjirim. Zat baharu dia berjisim, zat Allah tak berjisim. Zat baharu ni jauhar, zat Allah tidak berjauhar. Tu bersalahan zat Allah dengan zat baharu. Dan sifatnya sifat Allah bersalahan juga. Sifat Allah juga bersalahan, ini tak sama dengan sifat yang baharu ni. Sifat dan sifatnya sifat Allah itu bukan arad. Sifat Allah ni bukan arad. Arad ni adalah sifat baharu. Sifat baharu yang boleh kita dapat dengan 5 panca indera kita. Kita boleh lihat, kita boleh sentuh, kita boleh rasa, kita boleh dengar, kita boleh cium. Itu arad, sifat makhluk. Jadi Allah ni sifat dia bukan arak. Sebab apa? Kerana arak ni dia tumpang pada jirim. Sedangkan sifat Allah bukan arak. Sedangkan zat Allah bukan jirim. Jadi sifat Allah bukan arak. Arak ni dia tumpang jirim sahaja. Jirim tu makhluk lah. Sifat Allah dia tumpang kepada zat Allah. Jadi sifat Allah tu bukan arak. Kerana arak ni dia tumpang jirim sahaja. Sedangkan zat Allah tu bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar. Jadi sifat arak ni adalah sifat makhluk sahaja, sifat yang baharu sahaja. Sifat Allah bukan arak. Kemudian dan perbuatannya, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu itu pada perbuatan. Maknanya perbuatan Allah itu tidak sama dengan perbuatan baharu. Tak sama, bersalahan. Tidak berkehendak kepada barang yang sudah ada. Perbuatan Allah ini tak perlu kepada barang yang sudah ada. Tak perlu kepada bahan ataupun alat ataupun perkakas yang sudah ada. Tetapi kalau perbuatan makhluk, perbuatan baharu ni dia memerlukan barang yang sudah ada. Contohnya kita nak buat rumah, contohnya kita nak buat bangunan, kita perlukan perkara benda yang sudah ada, bata, batu, simen dan alat-alat perkakas untuk kita buat rumah. Jadi benda tu sudah ada. Jadi perbuatan Allah tak sama macam tu. Perbuatan Allah dia tak perlukan kepada barang yang sudah ada. Dia tak perlukan alat-alat, semua dia tak perlukan. Itu perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah dengan perbuatan baharu ini tak sama, tak serupa. Pendek, qala musannif, pendek katanya ataupun kesimpulannya, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu ini. Pendek katanya, Allah Ta'ala tu bersalahan bagi segala yang baharu ini. Dia tak sama. Tak sama. Allah dengan baharu ni tak sama. Pada zat tak sama, pada sifat tak sama, pada perbuatan pun tak sama. Apa yang terlintas di dalam hati kita, maknanya apa yang tergambar, terupa di dalam hati kita itu bukannya Allah. Apa yang terlintas dalam hati kita tu bukan Allah. Bukan Allah lah. Allah Ta'ala bersalahan. Bersalahan maknanya tak sama daripada yang demikian itu baharulah. Sekalian baharu dia tak sama. Ya Allah tetap ada. Allah tu tetap ada. Ada Allah tu dia tak serupa macam makhluk ni, tak sama. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan wajib kita, wajib syarak, wajib kita ni mukallaf percaya, yakni beriman, dan i'tiqad, yakni mengaku putus, mengaku di dalam hati tu, berpegang teguh di dalam hati. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ni dimaksudkan tak sama lah. Itulah mustahil. Mustahil. Tak ada sama sekali. Di atas Allah Ta'ala tu bersifat dengan lawannya. Lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis tadi. Jadi Allah Ta'ala tu tidak sama sekali bersifat dengan lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitu lawan bagi
mukhalafatu ta'ala lil hawadis tu bersamaan bagi segala yang baru. Jadi Allah Ta'ala tak bersamaan bagi segala yang baru. Tu. Allah Ta'ala tu tak bersamaan bagi segala yang baru. Maknanya di sini dua dah lah. Yang pertama, Allah tu bersalahan bagi segala yang baru. Yang tu kita kena i'tikad. Yang kedua, Allah Ta'ala tu tak bersamaan bagi segala yang baru. Dua dah. Satu lagi kita kena dalil lah, kena berdalil. Sebab setiap satu sifat dia kena ada dalil, supaya nak melepaskan kita daripada dinamakan muqallid. Muqallid ni orang yang i'tikad tanpa dalil, dia ikut orang semata-mata. Tak mau, dia kena berdalil. Dalil di atas yang demikian itu bermula dalil, yakni percaman ataupun bukti. Di atas yang demikian itu demikian kata Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dan Allah tu tak sama dengan baharu tu. Mana ada dalil, mana ada bukti, mana ada percaman. Firman Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai'un. Yang ni dipanggil dalil naqli. Yang ni dipanggil dalil naqli. Baik. Ada komen boleh ke nak beli buku atau kitab yang Ustaz sedang baca ni? Kalau boleh beli online, nanti boleh kaji. Boleh boleh tengok dalam Shopee. Shopee ada jual. Tengok dalam Shopee lah. Beli online dalam Shopee ada jual. Tulis dekat Shopee tu kitab risalah, kitab Kifayatul Mubtadi. Kitab Kifayatul Mubtadi ada jual dalam Shopee. Baik. Jadi firman Allah Ta'ala ni dipanggil dalil naqli, dalil yang diambil daripada Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai'un. Artinya, terjemahannya, tiada suatu pun. Tiada suatu, ini suatu pun. Syai'un ni kalimah nakirah. Dalam ilmu bahasa Arab dipanggil nakirah, umum. Tiada suatu pun seumpama, yakni serupa Allah Ta'ala. Ni dalil yang kuat lah. Laisa kamithlihi ni dalil yang kuat. Dalil dalil naqli, dalil ayat Al-Quran. Kifayatul Mubtadi. Kifayatul Mubtadi. Kifayatul Mubtadi. Mubtadi. Baik. Laisa kamithlihi syai'un, artinya tiada sesuatu pun, tak ada sesuatu pun daripada makhluk ini seumpama, yakni serupa dengan Allah Ta'ala. Ya, mubtadi. Mubtadi, kifayatul mubtadi. Okey, betul tu. Cari dalam Shopee lah. Baik. Jadi Allah Ta'ala ni tak serupa dengan makhluk ini, tak serupa sesuatu pun daripada makhluk ini. Tu sama-sama. Baik, yang ni dipanggil dalil naqli, dalil yang bangsa ayat Quran. Dalil yang dikatakan dalil yang diambil daripada ayat Quran, laisa kamithlihi syai'un. Artinya tiada sesuatu pun seumpama, yang serupa Allah Ta'ala. Tak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Atau dalil di atas yang demikian itu kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tu bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dan Allah itu tak sama bagi segala yang baharu tu. Mana ada dalil? Baharu alam ini. Jadi baharu alam ini dipanggil dalil akli, dalil yang bangsa kena fikir. Jadi alam ini kita buat dalil lah. Yang ni kita panggil dalil ijmal, dalil yang ringkas, yang mudah lah, dalil yang ringkas. Jadi memadai juga kita buat alam ini sebagai dalil, supaya nak melepaskan kita daripada dinamakan muqallid. Kalau orang tanya kita, Allah ni mukhalafah tak? Allah Ta'ala ni mukhalafatuhu lil hawadis tak? Ya, kita jawab ya. Allah Ta'ala tu bersifat dengan bersalahan dengan yang baharu. Kalau dia tanya kita, di mana dalil, mana bukti kata Allah Ta'ala tu bersalahan dengan baharu, kita kata dalil dia alam ini. Alam ini menjadi dalil kata Allah Ta'ala tak sama dengan baharu. Kalaulah fardu takdir Allah tu sama dengan baharu, macam mana nak timbul alam ni?
Sedangkan baharu dia tak boleh buat macam Allah buat. Hanya yang boleh buat alam ini Allah Ta'ala yang qadim. Sedangkan baharu ni dia tak boleh buat. Tak boleh buat alam ini. Kalau dia nak buat pun dia buat menggunakan benda yang sudah ada. Kalau Allah Ta'ala dia tak perlukan benda yang sudah ada. Itu kata dalil kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Alam ini menjadi dalil. Yang itu dipanggil dalil ijmal, dalil yang ringkas. Tu dikatakan pegangan kita lah. Pegangan kita ada 3 di sini. Satu sifat keempat ni. Yang pertama kita kena pegang Allah tu bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitulah bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Tu yang pertama. Yang kedua kita kena pegang Allah itu tak bersamaan bagi segala yang baru. Lazim daripada kata Allah tu bersalahan dengan segala baru, tak sama dengan baru. Lazim dia dengan tak bersamaan lah, tak samalah Allah tu bagi segala yang baru. 2 dah. Dan yang ketiga kena berdalil. Berdalil lah, tiap-tiap satu sifat tu kena berdalil, supaya kita ni lepas daripada fardu ain, insya-Allah. Baik. Jadi untuk pagi ni kita rasa baca satu ni dulu lah, satu sifat. Sifat ni iaitulah sifat yang keempat. InsyaAllah ada masa nanti kita sambung lagi lah. Ada masa nanti kita sambung pula sifat yang kelima, insyaAllah. Baik, jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian pada pagi ini sidang penonton sekalian dapat fahamlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan live ini sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan akidah Ahlussunnah yang wajib dipelajari lah, sebab dia termasuk ilmu fardu ain. Siapa tak mengaji dikira berdosa besar, dan dibimbangi amal ibadah dia tu tak diterima. Sebab apa? Sebab amal ibadah kita ni nak terima ataupun tak diterima bergantung kepada kita kenal Allah Ta'ala. Kalau ketuhanan pun kita tak mengaji, sifat Allah pun kita tak mengaji, kita takut, kita bimbang, amalan kita tu Allah Ta'ala tak terima. Wallahu alam. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan dia sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.